Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan selamat berjumpa kembali. Saya rasa kita seminggu tak jumpa kerana saya dan Dr. Kamil masing-masing sibuk. Dan pada hari ini juga kita ubah daripada petang tadi kepada malam ini. InsyaAllah tidak mengurangkan para penonton kita pada malam ini. Pada malam ini kita akan berbicara tentang soal pembaziran bangsa kita, masyarakat kita, umat kita dalam banyak hal, tetapi kita akan fokuskan kepada soal pembaziran dalam mengadakan kenduri kahwin. Kadang-kadang ia merupakan satu pembaziran yang tidak perlu. Kadang-kadang kita didorong oleh semangat atau nafsu ataupun kegelujuhan sendiri, kita mengadakan kenduri secara besar-besaran dan mewah. Sedangkan hal seperti itu mungkin bertentangan dengan agama Islam sendiri. Macam mana Dr. Kamil? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nampak ceria malam ni? Waalaikumsalam. Ya. Okeylah. Macam mana kita nak mulakan ni masalah orang kita berkenduri besar-besaran, bagaimana ilhamnya keluar tajuk seperti ini ni? Saya berbincang dengan pakar keuangan, saudara Samsudin Kadir. Dia mengadakan roadshow tentang perkara-perkara ni. Dan dia rasa dia berasa sedih sebab isu-isu ni jarang dibincangkan di masjid dan sebagainya. Sedangkan kita nak masyarakat kita faham di mana kedudukan Islam dalam masalah kenduri kahwin dan sebagainya. Pertama sekali, dia macam satu angan-angan, satu dongeng kita tentang Raja Sehari. Jadi kerana semua nak jadi Raja Sehari itu, kita sanggup bergadai, bergolak dan rata-rata orang katalah habis dalam 40,000, 60,000 untuk Raja Sehari itu. Padahal yang berlaku bukan sehari, 4 jam je. Daripada pukul 12 sampai pukul 4 jam je. Jadi terpaksa menghabiskan 40,000, 60,000 dan dia buat kata-kata majangnya lah, apa kita panggil sini, pelamin tu. Pelamin. Di tepi jalan atau di bawah kemah. Jadi kemudian saya dengar satu orang cakap kat saya di Shah Alam. Majlis perkahwinan. Dia beli bunga hidup tu pun harga RM9,000. Lepas 4 jam tu campak dalam tongkang saja. Kemudian dalam makanan tu, jemput orang tak datang. 1/3 saja habis, campak juga dalam tongkang. Segala ini berlaku. Walaupun berlaku kepada semua orang ni. Dan banyak lagi kita nak bincang soal mas kahwin dan sebagainya, sehingga terbeban kepada pengantin lelaki. Sedangkan zaman Nabi barangkali Nabi tanya lelaki tu, berapa kamu sanggup bawa? Sekarang ni yang menentukan ibu mertuaku. Ibu mertuaku lah sebut 20,000, 30,000, 10,000. Jadi terpaksa bergadai bergolak dan pengantin ni terpaksa pergi. Saya dengar daripada SK ni, dia kata orang pergi ambil loan. Personal loan 40,000, 60,000. Sedangkan 40,000, 60,000 tu kalau beri kepada pengantin pun dalam rumah. Contoh. Dan mula di situlah. Ya, itulah perangai nak menunjuk-nunjuk kan. Show off lah. Sedangkan dalam Islam, saya ingat satu hadis, aktsarun nikahi barakatan aisaruha mahran. Ini dari segi mahar lah. Iaitu menggunakan mahar ataupun mas kahwin yang paling simple lah. Tapi pengalaman saya di sekolah, di masa kita mengajar di Akademi Islam ni, saya selalu dalam kelas tu, saya pesan lah budak-budak ni, bila graduate nanti kahwin tu, janganlah letak mahal sangat. Tapi bila
2 tahun yang akan datang, 3 tahun akan datang. Bila jumpa balik, saya tanya balik, dah kahwin? Kahwin. Berapa mas kahwin? Dia pun tersipu-sipu. Dia kata ini pasal mak dia. Dia kata orang yang tidak graduate pun, 5,000, 10,000, tak kira kita graduate, mas kahwin sikit. Kemudian saya tak tahulah kalau di Kelantan, mas kahwin tu dapat kepada pengantin. Tapi di setengah negeri, adatnya mas kahwin untuk kenduri lah. Itu yang mungkin dipanggil hantaran kan. Kalau di Kelantan tu mas kahwin itu bukannya sekian-sekian ringgit tu. Jadi ternyata dalam masyarakat kita berlaku pembaziran. Show off tu sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Jadi yang menariknya, biasa tanya Tuan SK ni, dia banyak cakap dalam radio, dalam TV. Dia kata perkara ni berlaku daripada setinggi-tinggi. Daripada menteri sampai kepada doktor, sampai kepada profesional, sampai kepada imam, sampai kepada bila, sampai kepada ustaz. Jadi dia beri contoh yang hebat macam tu. Dan TV kita pula menunjukkan perkahwinan-perkahwinan yang grand-grand. Jadi orang nak buat kecil-kecil dia rasa malu. Dia rasa tercabar. Dan sampai jarang lah panggil, saya 45 orang nak kahwin pun saya panggil tak lebih 500 orang. Tapi orang sampai 1,000, 2,000. Dan bila 1,000, 2,000 dia masalah pula. Tuan rumah tak mampu nak melayan tetamu. Jadi dia duduk depan pintu tu untuk orang kata salam apa ni? Salam cekok. Salam cekok tangan tu lah. Ambil duit lah. Jadi orang kata ngelah. Jadi kita tetamu datang dari jauh nak jumpa tuan rumah. Dia pun tak sempat nak jumpa dengan kita. Salah tu habis. Jadi kesianlah kepada tetamu-tetamu yang datang. Bukan nak makan sangat pun. Nak meraihkan. Dia nak meraihkan. Dia tak sibuk dengan ngalan ni pula. Ini satu benda juga. Jadi ngalan tu pula ada di kampung-kampung. Setengah orang dia tak ada duit nak pergi. Nak bawa sampul tak ada duit. Dia tak pergilah ngalan tu. Lepas tu saya ingat almarhum Haji Noh, kita last kali Haji Noh lah banyak kali kita sebut. Dia sebenarnya mengimbau kalau benda tu mana dia tak kata haram lah, tapi saya kata dia kata tak baik lah, tak bagus. Sepatutnya kita jamu orang lah, takat islah kita. Kita harap pula orang tu. Lepas tu balik tu pula kira duit tu, cukup ke harga beras, cukup ke harga lauk, cukup ke harga sayur. Ada habis 40,000, boleh 10,000 ke, boleh 20,000 ke. Memang terjadi dalam realiti. Jadi kalau saya kata ini satu norma lama yang tidak sesuai, sebenarnya norma-norma ini dia berkembang sebenarnya dari masa ke semasa. Misalnya saya ambillah contoh, katalah kita bagaimana kita menyambut Syawal, Hari Raya, sampai kepada terbina satu norma bahawa Hari Raya itu jamuannya ialah selama sebulan. Sedangkan sebenarnya Hari Raya itu satu hari. Kalau mengikut adat di Kelantan zaman dulu, besok tu kita dah puasa 6 dah. Jadi sampai kepada satu peringkat. Kemudian saya ingat satu masa tu ditegur oleh orang pemimpin lah. Sehingga dia kata jangan pembaziran, jangan sampai membazir. Apabila negara kita menghadapi masalah krisis ekonomi dan sebagainya, maka soal rumah terbuka tu berubah sikitlah. Tapi ini pun kita haraplah. Soalnya siapa dia yang nak mulakan dulu? Jadi kalau ustaz pun terlibat, imam pun terlibat, kalau orang-orang agama sendiri pun terlibat. Macam saya kata tadi kan, pelajar kita sendiri bila dalam kelas dia memang bersemangat untuk memulakan tradisi baru yang tidak melihat kepada benda-benda yang seperti itu. Tapi bila saya tanya balik, berapa mas kahwin? Saya kata tadilah, jadi dia menyebut soal keluarga yang mempengaruhi, malah macam memaksa supaya mas kahwin itu diletakkan banyak untuk menjaga image. Dalam konteks Kelantan dah ada contoh.
Tapi orang ni contoh-contoh baik ni, dia dengar je lah, dia tak berani nak langgar. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz telah meletakkan satu contoh di mana saya difahamkan mas kahwin anak-anak dia, termasuk yang bongsu tu, yang bernama Salsabila tu, RM100 sahaja. Dan hantarannya dan hantarannya 1,000. Mana 1,000, RM100. Jadi taklah macam setengah orang, RM20,000, RM10,000, RM15,000. Jadi dia tapi dalam adat orang Kelantan saya difahamkan, ramai orang akan bertanya, ya perempuan kata ikutlah berapa nak bawa. Cuma orang lelaki ni pula nak bawa RM5,000 malu pasal orang dah bawa RM15,000, RM10,000 dah. Jadi dia bawa terpaksa. Jadi sedangkan mereka tidak berduit. Kalau mereka orang kaya, mereka orang berada, tak ada masalah lah. Ni kita bincang ni orang-orang kampung terutama sekali yang terpaksa bergadai bergolak. Dan kes yang sebenar. Datuk SN, saudara Tuan S3 tu tak habis lagi bayar hutang tu. Pada cerita mak dia meniaga, ada orang pergi ambil telur berapa ratus ke berapa ribu lah. Lepas tu sampai bercucu tu harga telur tu tak bayar lagi. Dia orang kahwin pun dah mati dah. Mak dia pun dah umur 90 tahun tak bayar lagi hutang harga telur sebab dah ambil beribu-ribu ni pasal nak raikan tetamu datang tu. Itu contoh yang hidup. Bukan buat-buat. Saya nak bagi contoh peribadi. Saya ada 3 orang anak. Saya tak ada pengalaman anak perempuan. Jadi anak yang pertama saya boleh bertahan. Kata tak payah lah. Sebab kita ni anak laki-laki. Buat kecil-kecil. Buat dalam compound ni lah. Dalam rumah kebetulan. Kawasan rumah pun sesuai untuk apa semua sekali. Ajak kawan-kawan. Anak yang kedua okey lagi. Bila anak yang ketiga, iaitu anak yang last sekali. Anak bongsu. Anak bongsu. Dah datanglah. Ni pak saudara, mak saudara, sepupu. Ini hak final ni. Kalau tak buat ni tak ada. Akhir sekali terpaksa dengar. Jadi bila terpaksa dengar, kita terpaksalah buat agak besar sikit. Dan dari segi risiko keuangannya, jelaslah. Tapi tak sampai bergadai, bergobek. Tetapi maknanya dia pasal orang berada ni. Dia memakan bajet jugalah. Makan bajet juga. Tapi maknanya seolah-olah satu pembaziran jugalah. Sebabnya dari segi hasil sebenar, taklah mana jugalah. Kita sewa tempat mahal sikit. Silaturahim lah. Jadi macam mana ni? Siapa dia nak mula dulu ni? Kita tengok kena para asatizah, kena tu imam, pemimpin masyarakat kena mula. Macam saya kata Guru Ni Aziz di Kelantan tu, dia dah mula. Dan semua orang tahu cerita tu. Cuma bila nak buat ni, biasa orang lelaki ni, biasa minta maaf saya cakap lah. Kita dalam bab-bab ni, kita mengalah kepada orang perempuan. Kata orang perempuan yang nak glamour-glamour ni, orang lelaki tak kisah sangat. Saya punya pengalaman pun saya ada 6 orang anak perempuan. Tapi saya mula yang pertama tu kecil. Jadi yang kedua pun kita buat kecil lah. Kita kata ikut kakak tu tradisi. Sama juga dengan mas kahwin pun. Sama ada lelaki kita nak bawa atau perempuan lelaki nak bawa ke rumah kita pun. Kita kata tradisi kita semuanya ni. Jadi kita buat secara yang sederhana setakat yang kita mampu lah. Sesuai dengan kita pun rumah kecil, kita pun apa sekali. Jadi saya cuba lah, tapi taklah boleh. Orang kata nak ID macam tadi tak ada juga. Cuma saya kata tidaklah melampau-lampau lah. Ya. Jadi nampaknya kalau macam tu, gerakan ini perlu bermula di kalangan kaum wanita. Tapi saya ada pengalaman ni. Bila kita nak mulakan gerakan di kalangan kaum wanita ni. Saya sebagai seorang guru. Jadi kita ada pelajar-pelajar. Bila dah graduan tu, ada yang kahwin cepat, ada yang tak kahwin, ada yang kahwin lambat sebagainya. Jadi saya pernah membuat cadangan supaya saya punya cadangan yang jadi kontroversial.
Satu, pertama sekali, ini tahun 80-an, akhir 80-an. Saya mencadangkan supaya orang perempuan meminang orang lelaki-lelaki. Ada alasan lah. Sebabnya Khadijah pinang Nabi. Orang Melayu kata, pergi mencari timba. Ya. Takut. Lepas tu ditentang oleh orang-orang perempuan mak datin apa semua sekalian. Dia kata takkanlah pergi nak cari timba. Ini bertentangan dengan adat budaya kita. Sampai objektif asal tu. Katakanlah macam ni. Saya nak sambung sikit ni. Wanita kita yang orang kata bertaraf profesional. Yang berjaya, sangat berjaya dan kerjaya. Tetapi banyak nisbah yang gagal mendapat suami. Tak? Jadi ada satu drama tu, itu pun satu, walaupun drama jenaka, tapi ada maknanya sudah menjadi satu penyakit sosial. Orang bukan Islam, tak apalah. Dia boleh pergi cari di mana-mana. Tapi kita, ini menjadi masalah. Kemudian kes yang kedua, ialah juga saya melihat kepada wanita-wanita profesional yang susah mendapat suami. Duit dia tak perlu. Dari segi keselamatan, security hidup tak perlu. Dia nak suami je. Saya pernah mencadangkan supaya diperkenalkan di Siar tu. Bising, Engkau Aziz, ulas, Mahathir masa tu Perdana Menteri, ulas sebagainya. Jadi semua orang menentang. Dari segi penyelesaian tu. Jadi kita kena mulakan macam mana ni? Macam mana nak mula? Kita kena mula secara senyap lah. Kita kena gempur di masjid-masjid tu. Cerita kepada tu imam, cerita kepada jemaah masjid. Kalau semua orang dah faham, saya ingat. Orang tak takut lah nak buat kahwin kecilan dan sebagainya. Janganlah duduk menggembar-gemburkan begitu. Satu lagi bahaya nak sebut. Satu lagi bahaya sekarang. Kita terpengaruh dengan cara barat. Dulu saya ingat orang Melayu saya kecil dulu. Naik atas pelami waktu maghrib pakai spek hitam cukup lah. Sekarang ni kita tiru orang barat. 5 persalinan pakaian. Pakaian askar lagi, pakaian Melayu lagi, pakaian Jawa lagi, bersongkok lagi, berkopiah lagi, berjubah lagi. 5 jenis pakaian. Lelaki, perempuan pun 5 jenis pakaian. Kemudian kek pula 10 lapis. Buat pula di hotel pula. Yang berduit ni pula. Jadi kita gambarkanlah. Saya ingat yang buat di hotel tu mungkin sampai 100,000 pun dia boleh habis. Tapi tidak, saya cakap dengan Tuan SK tadi. Tidak ada korelasi antara kek 10 tingkat dengan perkahwinan yang bertahan lama. Dan tidak ada juga korelasi antara luah tempat kita buat kahwin itu sampai 7-8 kemah dengan perkahwinan. Kadang-kadang kahwin wedding of the year. Setahun 2 tahun bercerai of the year juga. Itu jadi sedih yang ditunjuk contoh oleh selebriti kita. Dia ada hadis aktsaruha barakatan. Yang lebih diberkati oleh Allah ialah yang paling simple. Tapi ini berlaku pada masa pemerintahan para sahabat. Sayyidina Umar memperingatkan masyarakat supaya mas kahwin ini tidak dinaikkan tinggi. Kerana pada waktu pemerintah Umar, Ibn Khattab pun telah mula berlaku. Orang menetapkan mas kahwin tinggi. Dia berucap di masjid. Kemudian bangunlah seorang wanita tua. Dia kata, akhta'ta ya Umar. Awak salah Umar. Sebab dalam Quran, qintara. Tuhan kata, walaupun kamu bagi sepikul emas pun, kalau berlaku perceraian, jangan ambil maknanya, kemungkinan mas kahwin itu berasaskan bersepikul emas. Walaupun perempuan ni menggunakan kias yang agak lemah sikit, tapi Umar kata asabat imra'atun wa akhta Umar. Betul. Awak orang perempuan itu betul dan Umar ni salah. Jadi dari segi kepimpinan tu saya tak nak ulas lah, tetapi sebenarnya saya pun faham, saya rasa Umar pun mengambil hati.
wanita tersebut dan masyarakat pada waktu itu yang nampak susah nak menerima kempen dia. Kalau kita start kempen di kalangan pokok agama dulu macam mana? Patut situlah. Ustaz kasih contoh teladan. Kita bawa cerita Nabi kan, kalau Datuk Mukterapa betul kan lah. Saya ingat saya nak Umar, saya nak Ali dengan Nabi tu. Bila nak minta Fatimah tu, Nabi tanya, kamu mampu apa ya Ali? Ali miskin kan. Jadi saya tak ingat kau jual ke gadar baju besi, baju perang lah. Maknanya sikit lah. Ada juga Ali dia apa tu mas kahwin dia qul huwallah. Dan pula bila dari segi kenduri kendara tadi, bukankah Nabi kata kalau kamu nak kenduri walaupun dengan seekor kibas, seekor kambing, seekor biri-biri. Jadi kalau nak buat kata 2 ekor, seekor lembu pun tak apalah. Atas maknanya luas sempit rezeki masing-masing lah. Tapi tidak sampai 100,000 buat di hotel. Dan ada orang pula buat di rumah untuk rakyat merhin. Esok pula buat VIP pula di hotel tertentu. Dan ini ditunjuk contoh oleh orang agama sendiri. Dia dah jadi pengarah tu, pengarah ni, ketua pengarah tu, ketua pengarah ni. Jadi nantinya orang ramai ni takutlah nak buat kecil-kecil ni. Malu. Ada orang kita ni pula psikologi dia rendah. Biar pemimpin buat, betul lah. An-nasu ala dini mulukim. Dia orang suka merujuk kepada orang besar-besar lah. Orang hebat-hebat tu. Pengalaman saya ada. Saya tidak pernah mengadakan hari terbuka dan saya rasa sangat jarang hadir hari terbuka. Tapi kita rasa relax lah sebab saya rasa macam satu pembaziran, bukan ada pahala tapi dosa dan sebagainya. Hari terbuka membazir kan, hari-hari. Dan pengalaman sendirilah bila kita kahwinkan anak 1, 2, relax lah sebenarnya. Bila kita buat di umur, cumanya kadang-kadang kita kena faham juga hasrat keluarga kita lah, keluarga dekat, keluarga jauh. Misalnya buat di rumah ni menyusahkan, memenatkan, apa-apa semua sekali kan. Mana kita kena kompromi lah. Kita kompromi, ambil orang perempuan nak sikit, ambil orang kita nak sikit, ambil orang keluarga dekat-dekat nak sikit. Jadi buat sederhana lah. Mana istilah sederhana tu kita rasa cukup selesa lah. Berbanding dengan berhabis, bergadai, bergolok dan memang pun dah sampai 2-3 orang anak pun memang tak habis lagi. Ya. Bagus juga tu. Dia kesederhanaan ni boleh diukur. Dia ada nilai kualitatif. Nilai kualitatif. Tidak boleh menggunakan ukuran kuantitatif. Orang yang berada bolehlah buat sikit sebab dia tidak menanggung risiko bankrupt. Tak? Tapi kalau kita ukur baju di badan sendirilah dah. Tapi ni kadang-kadang orang yang kurang berada, lebih mewah cara dia mengadap. Show off lah. Kita di kampung dulu, saya ingat, kita di kampung dulu, dia gotong royong. Ada yang pergi masak nasi, ada yang pergi buat gulai, kemudian pergi tu ramai-ramai. Saya ingat, kalau dia besar-besaran, seekor 2 ekor lembu pun dia tak penat. Sebab semua orang pula membantu pula, yang ni bawa beras, yang ni bawa macam-macam sumbangan. Dan bila orang lain buat pula, macam juga sumbangan. Tapi kita sekarang ni, dah mula, di kampung pun sekarang ni dah mula pergi kepada, apa ni, kita panggil, kontraktor makan lah. Buat masing-masing dah sekarang. Okey lah, nak kontrak pun boleh lah, supaya tidak banyak pembaziran dah. Kemudian tetapi masalah kecil besar tu. Sekarang ni, dia hantar. Dia punya kad tu melalui email, melalui WhatsApp kan. Kadang-kadang kita tak kenal. Siapa yang hantar ni? Dia hantar macam tu je. Macam mana saya nak tanya? Dia boleh buat estimate. Bila dia hantar macam tu, kan selalu orang pergi lebih ramai. Itulah dia menyediakan banyak. Jadi okey.
Jadi Okey, banyak kita balik. banyak berlaku saya pergi, pengalaman saya lah. Pergi rumah orang kahwin ni, satu di Melaka saya pergi. Saya sampai pukul 2. Lauk dah habis dah. Jadi tuan rumah terpaksa duduk goreng ayam pula. Ha? Oh. Ada satu kes di Masjid Waspos Ketua. Mungkin dia panggil ramai sangat. Pergi Waspos Ketua tu kereta kan. Pergi tu, habis dah nasi semua. Dan orang balik dengan kosong. Dan menjadi kenang-kenangan yang huduh lah. Kenang-kenangan yang buruk. Bila kita pergi rumah orang tak boleh makan. Ada satu tempat tu dah tak ada lauk, tinggal kuah saja. Ada satu tempat tu dah tinggal timun, dah tinggal apa ni, acah-acah tu dah. Ini banyak berlaku. Terutama orang yang buat pertama kali. Mungkin kedua, ketiga tu kita boleh bajet lah. Ha? Dia tak ada pengalaman lah. Tapi saya rasa ini bergantung juga kepada perancangan lah. Ya. Kata orang kena less 20%. Ada orang katanya. Baiklah, Contohnya gini, kita hantar satu kad. Kalau kita ni orang baik, orang mari dengan keluarga, sebuah kereta. Kita bilang seorang, ada 2 orang, suami isteri. Dia mari dengan menantu dia, dengan anak dia, cucu, cicit dia habis. Jadi itu juga bergantung kepada siapa kita lah. Kalau jenis orang bersilaturahim, dia suka pergi rumah orang suka pergi rumah dia. Tapi kalau dia sendiri pun tak pergi ke rumah orang, itu yang saya kata tadi, 1/3 sahaja yang datang. Dia pula buat hari kebetulan kali hari Minggu ke ataupun hari orang dah balik kampung dan sebagainya. Benda tu pun kena ambil kira juga. Okey. Jadi sekarang ni cuba kita merancang. Orang Melayu ni kadang-kadang dia banyak merepek, banyak mengeluh. Kemudian lepas tu habislah. Dia kata tanah Rizal Melayu habis dah. Lepas tu 4-5 kali seminar. Lepas tu hutan kita diceroboh oleh orang lain. Tunjuk perasaan. Senyap. Macam hangat ayam. Hangat ti ayam. Jadi kalau kita nak rancang betul-betul, macam mana? Kalau kita nak start dengan agama dulu. Macam mana nak buat? Saya rasa kita kena bincang di masjid dulu. Ustaz-ustaz yang mengajar di masjid ni. Bawa isu-isu begini. Bukannya isu Tuhan tangan Tuhan, kaki Tuhan, kepala Tuhan, rambut Tuhan, senyum Tuhan, masak Tuhan, sedih Tuhan. Dia duk bincang benda-benda tu. Bincang benda-benda yang memang sosial kita berlaku. Memang tentang anak-anak, pendidikan anak-anak, tentang budak-budak, tentang sampah sarak yang banyak depan rumah. Macam-macam benda-benda yang basic need. Benda-benda yang basic. Tidak percaya ke negara Islam, dunia Islam. Badan kita pun tak Islam lagi. Makanan kita pun tak Islam lagi. Cara kahwin kita pun tidak Islam lagi. Dan sebagainya. Macam mana kita nak kumpul pokok ustaz ni? Kena panggil lah, kena panggil. Saya tengok katalah pertubuhan. NGO macam MDN pun boleh buat. NGO. Orang dengar. Tapi saya nak tunjuk contoh kan. Saya perhatikan. Katalah alumni. Di Malaysia kita ni, saya tak nampak satu alumni pengajian Islam yang mengandungi orang agama dalam tu kan, hidup. Jadi, hidup segan mati tak mau. Kata alumni Al-Azhar, ada 3-4 orang. Walaupun di belakang tu, Rabitah 3-4 orang yang aktifnya. Jadi, hak tu aktifnya orang lain tu, saya pernah tanya Datuk Zainal waktu saya pergi ke Mesir. Waktu Datuk Zainal jadi duta di Mesir. Masa tu dia kata, lepas Azhar sudah berjumlah 40,000. Tahun 2006 kalau saya pergi jumpa dia tu. Atau 2008, saya ingat 2006 kot. Dia kata sudah 40,000. Azhar saja tu. Jadi kalau kita banding saja, UKM lagi, UM lagi, UIE lagi, atau kolej-kolej negeri ni, saya ingat memang satu gerakan yang besar kalau kita berjaya mobilisasikan tenaga untuk kerja-kerja sosial lah. Tapi pengalaman saya lah, pengalaman saya duduk bergerak dalam NGO Islam pun, saya rasa lulusan agama ni pasif. Saya lulusan agama, Dr. Kamil agama lah. Tapi saya rasa
agak pasif sikit. Orang yang sedang bertugas tak nak bekerja benda-benda yang kita cadangkan tu, dia kata itu, dia sibuk dengan tugas-tugas dia. Bila dia pencen, dia kata, Allah, pencen dah ni, nak bergerak duit pun tak ada apa semua sekali. Itu pengalaman yang saya alami sendirilah. Kata kalau kita ajak kawan-kawan sebaya, katalah saya duduk pimpin MDN ni kan, berapa orang yang sanggup betul-betul tumpu. Yang adanya ialah yang nak jadi pengikut ada. Tapi pengikut tu lah, pengikut macam kerbau sekawan, saya ikut awak. Lepas tu ikut awak buat lah. Jadi ikut awak tu, saya rasa kita kena beki mentaliti di mana, nak start di mana. Katalah kalau Hassan Banna, dia membawa arus, educate orang ni. Tapi saya tengok orang agama sendiri, Azhari. Lepas Al-Azhar, ramai ke pengikut Hassan Banna? Saya rasa kita di Al-Azhar ni, minta maaf lah. Kita tengok yang sebelum negatif lah dulu. Kita di Universiti Negeri, kita ada persatuan pelajar yang aktif dan sebagainya. Kita ada kalau di Melaya, persatuan mahasiswa akademik Islam, persatuan mahasiswa Islam, macam-macam persatuan lagi. Kalau di Azhar kita ni, kita ada pemeram satu je. Tapi pemeram masa akhir-akhir ni dia dihasut oleh pahaman-pahaman politik dan sebagainya. Dia tak ada lagi kerja-kerja kebajikan. Dan yang terlibat dengan persatuan pun sama saya pun beberapa orang sajalah. Jadi tak ramai orang yang bergerak cegah dalam persatuan. Dan ini memberi kesan. Bila mereka balik, tak tahu nak bergerak. Sebab dengan ilmu Azhar yang kita dah hafal, yang kita baca kitab tu, dia tidak menggerak kita untuk kita bekerja. Kecuali orang yang pernah jadi aktivis, kena malam bekerja dengan persatuan, kita lalu dinilampuri lagi, pergi ke Azhar. Jadi kalau orang yang sentiasa bekerja, balik tu kerja dengan abri. Jadi kita benda tu dah biasa. Tidak. Jadi kerja sampai tengah pukul 1, pukul 2 malam tu dah biasa. Tapi bagi orang yang tak biasa, benda tu berat bagi dia. Dia nak rehat. Macam saya tengok satu perkara saya perhatikan. Tak kira lah lulus mana pun. Yang paling diminati ialah ceramah-ceramah umum. Sebab ceramah umum ni tak perlu fikir. Tak perlu fikir. Dan dia pergi pun dia tak ada persiapan, tak ada homework. Pergi bawa kitab, dia baca 3 baris, lepas tu dia syarahlah ekonomi antarabangsa daripada langit sampai ke bumi, daripada utara sampai selatan. Artinya mudah. Ada masyarakat pun nak dengar, masuk ejek-ejek sikit, gelak-gelak sikit. Jadi tidak memberi idea-idea yang serius, yang terancang, iaitu yang terjadi kepada masyarakat kita. Tapi katakanlah kalau kita cuba nak fikir secara serius, bagaimana kita nak mulakan gerakan untuk menentang pembaziran ini, dan kita mulakan pembaziran majlis kahwin dan sebagainya ini bermula dalam kalangan siswa pengajian Islam. Jadi itu masalahnya. Jadi kalau kita kata marilah kita buat persatuan anti mewah-mewah misalnya, orang tak apa semua sekali. Tak apa. Saya pengalaman buka tubuh MDN ni pun dalam kita punya multaqa yang pertama, saya ingat lagi buat di hotel apa tu. Ada orang kata tak jadi ni, tidak akan hidup. Tapi nak menghidupkan tu, tapi saya terpaksa sebut pada Dr. Kamil banyak kan. Sebenarnya orang yang duk sokong saya MDN ni, separuh lebih tu orang pun bukan daripada lulusan agama. Yang lulusan agama dia duduk tapi pasif lah. Dia begini saya rasa. Kita ada contoh. Orang belajar perubatan. Bidang sains. Masa dia belajar tu penat dah. Dan bila dia kerja pun penat lagi. Maknanya budaya hidup dia tu dia penat-penat dan dia berkhidmat. Dan setengah tu lagi, bila dia pencen, dia pergi lagi buka klinik luar negara, pergi ke Syria, pergi ke... Kita ya ustaz ni, minta maaf saya cakap lah. Kita ni ustaz-ustaz ni, banyak kali dia hampa dengan permadani merah. Pergi makan gula apa, orang dah semulai, orang dah masuk. Saya lah untuk guru, saya lah ustaz.
Jadi ustaz ni makan dah pihak dah siap dah. Nak kata tolong akak kursi, tolong akak meja, tolong pergi masak nasi, tak ada. Jadi kita ni macam anak manja lah saya ingat. Ustaz-ustaz ni. Manja waktu belajar, manja waktu kerja. Waktu belajar pun, main persatuan, belajar tu, malam periksa baru baca. Kita masyarakat lah. Berbanding dengan orang belajar perubatan, orang belajar sains tadi, kita belajar relax. Saya ingat di Simlaya pun, dia pelajar akademik Islam tu tinggi-tinggi, orang pekerja kata, relax dia, boleh main politik lagi, main persatuan lagi. Benda termasuk di kepala kita kan. Sebab berbeza dengan orang yang tadi, orang bidang-bidang yang berat tadi, memang tak celak mata. Cuti sekolah pun tak balik, duduk perpustakaan. Kita cuti sekolah, seminggu lagi dah balik dah. Lepas tu buka seminggu lagi, baru mari. Pengajian yang mudah-mudah ni lah. Pengajian Islam ni termasuk pengajian yang agak ringan lah. Pengajian Melayu, sama-sama ada satu kategori yang sama lah. Ya. Saya pengalaman dalam masa seminggu dua ni, 2 minggu lepas, ada satu keperluan lah. MDN ni bila kita bekerja, bukan kita banyak kita announce sangat lah. Ada satu projek nak buat hospital di Seremban. Hospital ni hospital macam hospital wakaf, zakat ni lah. Ada lah orang nak bagi donation, apa tu, tanah, tapak semua sekali. Jadi kita adalah pihak-pihak yang akan menyumbang modal semua sekali. Jadi kata pihak yang ditugaskan untuk mengurus dalam MDN tu, dia kata sekarang ni, dia kata kita perlu kepada doktor-doktor pakar 5-6 orang yang nak membantu pembinaan tugas ini. Kita perlu pada kepakaran mereka. Doktor kami tahu berapa. Dalam masa separuh hari, saya dapat 6 orang doktor-doktor pakar. Bidang ni semua sekali kan. Dia kata kami sanggup memberi khidmat. Dia kata kalau perlu lagi saya ada kawan lagi, dan kawan saya tu sanggup lagi apa-apa semua sekali. Jadi kita pun terasa senang hati. Padahalnya dia sekadar percaya kepada diri saya seorang. Mana personal, dia trust atas personal saja. Tapi apa lagi kalau tapi apabila saya berurus dengan orang-orang agama kita, marilah kita tolong sikit, Allah, tak ada orang yang semangat macam tadi. Silat di mana sebenarnya agama ni? Saya ada pengalaman sikit lah dulu. Zaman almarhum Ustaz Yahya Osman dulu, dia banyak membantu perjuangan-perjuangan saudara Islam kita di luar negara. Saya ni ditugaskan oleh dia untuk kutip duit daripada pensyarah-pensyarah kita dan sebagainya. Jadi kalangan pensyarah ni saya tengok ada yang murah, ada yang kedekut. Saya fikir kenapa yang kedekut ni? Saya pun fikir, saya pun tak nak kata lah. Tapi saya fikir, mungkin dia masa budak-budak dulu hidup susah, orang kampung. Belajar pergi ke Mesir pun susah, biasa pun tak ada. Jadi sikit sebanyak, dia dapat duit banyak sikit tu, dia jadi kedekut. Berbanding orang tadi. Orang tadi, yang orang doktor-doktor profesional ni, dia anak orang berada, pergi belajar, beasiswa. Dia duit ni bagi dia biasa dah. Jadi kita ustaz ni dapat saya sendiri pun tak pernah pegang lah duit sampai 10,000. 1,000, 2,000 tu pegang lah. Tapi ada orang lain tu 100,000, sejuta pun tak nak masalah bagi dia. Tapi bagi kita ustaz ni, dapat 100, dapat gaji 48, 54, Profesor Madya, apa lagi dapat jusa dan sebagainya. Tu dia rasa nikmat Allah Ta'ala ni. Jadi payah nak keluar. Kita tahu dari segi ilmunya, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Tapi dia benda tidak terbudaya daripada kecil lagi menyebabkan kita kedekut. Itu saya punya pandangan lah. Yang kedua, kita tengok orang bidang lain ni, kalau dia apa-apa pun, dia jatuh, dia kalah, dia pegang jawatan, dia boleh kerja lain pula. Kita ustaz ni, kalau kena pecat ni, menganggur lah. Jadi tu jaga tu, takut kena pecat, takut orang tak sambung, takut tak sambung kontrak. Itu minta maaf cakap lah. Pegang jawatan-jawatan yang bahaya pun, yang sensitif pun, kita jadi penakut. Takut orang tak bagi, baru nak sambung.
Itu yang jadi umur 30 tahun pun takut ke kerusi kita tercabut. Yang berlaku ni. Nanti orang pun katalah ustaz-ustaz kita ni tak aktif, tak ada sebagainya. Pasal nak jaga jawatan ni lah. Sebab kau cabut, tak ada lah. 5,000, 10,000 gaji tu. Terutama yang dah dapat jusa-jusa tu. Contoh lah. Orang lain jusa tu biasa lah. Gaji doktor pakar tu lebih ada jusa lagi. Kita orang agama ni kau dapat jusa tu, kira tinggi sekali dah lah. Istimewa sangat lah. Tak pernah terfikir. Salah satu. Nampaknya kita kena buat revolusi mental. Ini kita berkhayal-khayal lah kan. Kena mimpi dulu. Kena bermimpi dulu baru kita boleh buat satu perkara. Kita berkhayal-khayal. Kita perlu, tadi kita bermula dengan masyarakat kita membazir. Terutama sekali dalam mengadakan perayaan. Jadi kita nak mula di kalangan orang agama. Bila nak mula di kalangan orang agama pula pasif. Ada? Sedangkan masyarakat umum banyak memberi panduan kepada orang agama ni. Betul. Jadi rupa-rupanya kita kena revolusikan mental orang agama. Kena ada revolusi mental di kalangan orang agama ni. Jadi perlu kepada muslih, orang yang kita katakan reformis lah, yang mujaddid, yang bukan mujaddid dalam arti besar sangatlah. Tapi pengalaman saya menubuhkan persatuan alumni pengajian Islam. Masa mula-mula tertubuh ni, UM, UKM, UIA, Al-Azhar, Iraq, Jordan. Lepas tu bila nak bergerak, itu mungkin kita tidak dilatih sebagai orang yang aktif. Kita hanya dilatih sebagai orang yang tahu mengkritik orang. Kemudian habislah. Kan? Jadi kita kena buat revolusi mental. Macam mana ni Dr. Kamil nak buat revolusi mental di kalangan para ustaz ni? Saya lebih percaya kepada kita kena gabung. Sebab saya punya pengalaman lah. Saya pergi ke Mesir pun saya ada bergaul dengan budak-budak perubatan. Di Napoli dia pun dalam PKPN saya bergabung dengan budak-budak yang belajar SIC, Kadir Adabi dan sebagainya. Sama dia bila balik, saya masuk dalam Abing pun sebagai ustaz dan sebagai lagi ramai orang yang bukan ustaz ni. Saya nampak gabungan ni dia boleh tolong-menolong, bantu-membantu, lengkap-melengkapi. Kalau letak buat ustaz saja, macam kita kata ustaz di Ma'had Muhammadi lah. Sebuah sekolah yang semuanya ustaz. Kita kalau jumpa ustaz semua ni, jadi teriman susah. Aku tolak kamu, kamu tolak aku, kamu tolak kamu. Kena khamak semula. Pasal lama sangat. Tak ada orang jadi imam. Tapi kalau kita seorang ustaz dalam sekolah Inggeris, kalau seorang ustaz di sekolah SIC, sekolah Zainab sebagai contoh, dia dibawa mana-mana saja pun dia pun confident. Sebab orang lain, dia kata dia anggap tak tahu. Jadi, maknanya ustaz-ustaz ni kita kena campur ke dalam golongan yang tidak ustaz supaya kita belajar dan orang lain pun boleh ambil manfaat daripada kita. Tapi kalau kita letak sama-sama buat ustaz saja ni, dia akan jadi tolak-menolak lah. Orang tua kata orang muda-muda lah. Orang muda-muda kata pula orang tua-tua lah. Akhir tolak. Nak jadi syekh tahlil pun susah. Sebab kita tengok semua dia dah. Ada kita pun ada persatuan Timur Tengah kan kita tahu lah. Bila kita letak seorang di depan tua tu, tok guru kita. Tak ada orang berani canggah. Dia agama ni walak dia kuat sangat. Dia percaya, dia hormat. Loyalty dia. Tak nak buat apa-apa lah. Jadi atas ni pun relax lah. Tak ada orang kritik apa. Pergi masyarakat, terima. Keuangan terima. Kalau orang lain, keuangan tu setengah hari dia nak bahas. 10 sen, 20 sen pun bahas lagi. Dia pun pula, kita ni minta masyarakat Datuk Umar, kita diajar sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Yang masuk dalam perbincangan dengan orang lain terlalu kritis. Dia terlalu banyak membicarakan sebab mungkin pengajian mereka bukan sami'na wa ata'na. Mereka berbahas, mereka berbicara, kritikkan teori itu, teori ini. Jadi ini juga memberi kesan kepada watak dan karakter dalam kehidupan kita. Oh, itu tak banding dengan bangsa lain lagi. Sama kita.
Itu kita cerita hak Melayu dah. Tapi kalau bangsa lain, misal Cina lah pengalaman saya, dia sangat detail, sangat tegas, sangat kritikal. Bukan arti dia kelahi, tetapi dalam menyelesaikan masalah tu dia sangat serius. Kita ni orang agama ni, kami minta maaf sikit lagi ya. Kita naikkan daripada orang kampung. Orang kampung kita tahulah budaya dia, budaya tawaduk, budaya macam-macam budaya yang bagus. Tapi kalau terlalu bagus tu dia negatif pula. Nak tolak ke depan, tak nak jadi imam, tak nak azan pun tak nak. Sebab tu di Kuala Lumpur ni, kebanyakan imam-imam kita terdiri daripada bekasan polis, bekasan askar, bekasan bomba, bukan ustaz juga. Ini yang berlaku di Kuala Lumpur sendiri ni. Kita yang pergi situ, bekas askar di situ, bekas polis sini, bekas bomba. Cuma dia belajar agama sikit-sikit. Ya ustaz-ustaz duduk di mana? Ustaz-ustaz lagi orang azan tu baru sampai, pokok ustaz ni. Orang qomat baru sampai. Pasal apa? Takut orang tolak jadi imam di depan. Jadi masalah. Nampaknya jawapan kepada soalan saya tadi, kita kena melakukan revolusi mental di kalangan para ustaz, tetapi jangan hanya di kalangan para ustaz sahaja. Tak berjaya. Kita kena campur mereka itu dengan orang-orang lain. Misalnya, saya ada tengok macam gerakan tabligh lah dah. Pemimpin tu seorang dua tu ustaz dah. Waktu dia bawa lah. Macam itik kepala hijau tu lah. Lepas tu orang lain tu doktor, lawyer, apa semua. Saya rasa saya boleh confirm teori tu betul. Pengalaman dengan dalam Quran pun ada tu. Kalau kita tak tengok. Dia panggil Qanun At-Tadafu'. Kalau la dafa'ullah tu. Kalau tak ada pergeseran, tak ada cabaran, challenge dan respon, orang putih pun buat teori-teori challenge and respond. Jadi dia kena ada tu. Kena ada kalau kita baca buku pun, kalau tak ada polemik, tidak ada climate, ada anti-climate, tak boleh. Ya. Sebab itu saya pernah menulis buku tu. Saya tulis tu, comel, molek belakang. Saya bagi kepada seorang dia baca. Oh tak ya, dia ustaz ni pasal apa? Comel belakang. Dia kena ada juga tak comel. Jadi sebab dalam hidup kita ni memang macam tu. Hidup kita ni tidak selamanya senyum. Ada masa menangis, ada masa kita bersedih, ada masa kematian, ada masa kelahiran. Jadi realiti hidup tu macam tu. Jadi antara ni pun kita kena campur tolak lah. Sebab kita sendiri bila kita bergaul dengan orang lain tu saya tengok, kita rasa malu. Kita tengok orang profesional hafal Quran banyak daripada ustaz. Kita tengok orang profesional semayang tahajud lebih daripada ustaz. Jadi kita pun terdorong untuk membuat perkara tersebut misalnya katalah. Dan sekarang ni kita semua tahulah orang profesional pun lebay-lebay, ilmu pun tinggi, baca Islam pun bukan sahaja bahasa Melayu, dengan bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi kita pula ustaz-ustaz ni kebanyakannya habis ijazah tu kita pakai tutup buku. Jarang baca jurnal-jurnal, jarang baca buku-buku baru, jarang beli buku-buku baru dan sebagainya. Malah membaca pula. Jadi kalau kita ustaz malah membaca, dan maaf cakap saya terima selalu daripada Shah Alam. Orang ni lah, orang yang ada PhD, yang apa-apa ni, dia pergi dengar kuliah maghrib. Ustaz tu syarah kuliah maghrib dia tak nak terima. Dia telefon, ustaz macam mana ni? Apa-apa. Kata bol lah dia dengar situnya, dia dengar apa hebat-hebat tu. Pasal maksud sekarang ni, kita ustaz-ustaz pemimpin agama ni, ilmu kita dah lebih rendah daripada pendengar atau khalayak. Yang menyebabkan mereka tu tak bisa terima logik ataupun idea-idea yang kita bawa yang ada kita lama tu. Jadi sebenarnya kita lama tu sebagai bahan kita berfikir untuk mengemukakan idea-idea baru yang sesuai dengan masa kita. Itulah mungkin kita kena upgrade lah idea yang ada dalam kitab-kitab tu. Itu mewakili zaman dia tak? Yalah. Tapi nak mengadakan itu kita kena ada satu jenis mentaliti yang lebih positif, lebih kritikal, lebih jelas dan sebagainya. Saya nak confirm teori tadi, maknanya nak membangunkan golongan ustaz ini, jangan sekadar kita himpunkan golongan itu. Bila kita himpunkan golongan itu, dia pasif. Jadi kita himpunkan mereka dengan golongan-golongan yang lain. Saya pengalaman.
masa nak bina Akademi Islam dulu. Bina Akademi Islam. Bila kita berurus, ini satu fenomena lagi. Saya mula-mula tu saya percayalah kepada orang-orang fakulti sastra, bagi pada art. Jadi bila kita minta tolong dia orang tu, dia banyak, bukan rupa-rupanya bukan ustaz saja. Orang dalam bidang pengajian sains kemanusiaan dan sains sosial. Termasuklah pengaji Islam tu. Pengaji Islam tu ada sains sosial, kemanusiaan. Orang ini banyak bercakap tapi kurang bertindak. Tapi kalau orang fakulti sastra yang bisa Melayu nak marah, tapi saya boleh tunjuk contoh. Sekian. Kemudian apabila saya frust, ni bila kita nak upgrade Akademi Islam pada waktu tu, bila saya rasa nak minta tolong dengan pokok fakulti sastra, pokok ni lah, tak boleh, banyak complicated sangat. Jadi saya pun cuba dampingi orang-orang pada fakulti sains. Orang perubatan, orang engineering, orang computer science. Orang ni cukup praktikal. Jadi saya nak ceritakan, kalau orang tanya siapa yang membina Akademi Islam tu, saya kata saya hanya memimpin sahaja. Sedangkan mereka itu yang membagi input, yang tolong apa semua sekali. Kita nak kata ni, dari segi pembangunan kurikulum, saya boleh sebut Syed Hussein, lepas tu Jomo, itu pun orang sastra. Tetapi bila saya berkawan dengan pokok sains, perubatan apa semua sekali, demo ni sokong, kuat dan kerja laju. Maka kita boleh masukkan subjek sains dalam macam-macam dalam sebab dapat sokongan yang kuat. Ini satu fenomena. Mungkin kepada mereka-mereka yang rasa berhasrat untuk nak reform ataupun nak mengadakan revolusi mental di kalangan para orang agama ni kan, mungkin satu cara yang paling baik ialah campurkan mereka itu dengan orang-orang bidang-bidang pengajian lain, terutama sekali orang bidang sains dan teknologi. Minta maaf satu lagi Sebab itulah orang memandang sebelah mata kepada jabatan-jabatan agama atau kementerian-kementerian yang berkait dengan agama. Dan di situ kita sumbat semua orang agama. Sepatutnya di situ, ya orang agama tu ialah yang mengetuai bidang kepakaran keagamaan. Tapi bidang pentadbiran, bidang keuangan, bidang pelaburan dan sebagainya, kena ambil orang bidang tu betul. Barulah dia hidup. Sebab itulah, selagi kita tak boleh campur dengan ni, kita jadi macam itulah. Macam fatwa kita pun. Kalau kita gabung kat ustaz-ustaz 10 orang, 20 orang, dia macam tu lah. Tapi kita secara ustaz 5 orang, profesional 5 orang, pegawai kajian 5 orang. Macam tu dicampur adukkan, barulah kita dapat berbagai-bagai sumber, berbagai-bagai input dan nampak dah hilang lah sikit fatwa kita. Itulah. Tapi bukan semua orang boleh menerima. Boleh menerima hakikat itu. Ini talam saya. Ini hidangan saya, maka saya lah yang menguruskan. Kalau orang masuk dalam talam saya ni, mungkin dia bercakap berbeza. Dia itik saya ayam atau saya itik dia ayam. Jadi ini masalah. Inilah polemik yang besar dulu pun. Dalam gerakan Ikhwan Muslimin kan, selalu berlaku konflik antara profesional dengan ulama. Bila naik profesional, ramai ulama-ulama daripada syekh-syekh. Dia kata aku lebih pandai, aku syekh, aku orang Azhar. Itu berlaku daripada, saya tak sebut nama lah. Ramai ulama lah. Lama-lama, apa-apa yang kemudian, pertemuan berlaku antara ustaz dengan profesional ni. Dan kalau kita pun juga banyak berlaku yang memecah belahkan penyatuan umat Islam. Jadi kerana mereka kena
kembalilah kepada penyatuan itu kalau kita nak menjadi kuat. Sebab masing-masing ada kelemahan dan masing-masing ada keistimewaan. Kita kena terima. Tapi ada juga pengalaman, tapi saya tak nak sebutlah dari pertubuhan apa kan. Apabila pemimpin dia melihat pertubuhan dia ni banyak didominasikan oleh orang agama. Orang peringkat bawahnya, peringkat atas semua sekali, lepas tu dia nak reformkan lah. Maka dia mula memasukkan unsur-unsur orang daripada pendidikan yang moden ini alam semua sekali. Tapi berlaku konflik juga. Saya pun tengok juga orang yang tidak berteraskan pengajian Islam, pengajian agama, bila masuk di situ juga dia jadi gerojoh. Dia jadi macam menafikan kedudukan agama sampai berlaku krisis juga kan. Mungkin kita kena betul-betul bijak lah mencampur. Kena cari pengalaman daripada orang yang cuma kalau kita balik kepada tokoh-tokoh besar kita lah. Al-Farabi siapa sekali. Dia kata pemimpin tu kena filosof sebab dia lebih bijak. Dia membantu ni orang profesional. Dan saya bercakap secara depan ke depan lah dengan almarhum Mustafa Masyhur. Dia kata pimpinan kena dipegang oleh orang-orang yang tadilah, oleh orang berilmu, orang filosof. Dan pokok teknikal profesional ni membantu kuat perjuangan kamu. Dia kata kalau kita letak orang profesional di atas sekali, mungkin dia buat kesilapan juga. Jadi ternyata apa yang berlaku dengan Mursi di Mesir. Jadi orang profesional, walaupun dia hafal Quran dan sebagainya, kita semua tahulah orang sains ni dia 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Tapi kalau orang filosofi, orang politik ni 2 kali 2, 5. 4 kali 8, 12. Jadi dia punya flexibility dalam berfikir, murunah dalam beridea dan sebagainya. Jadi orang profesional ni walaupun kita kata hebat tadi, cuma ada setengah orang profesional yang dia dah jadi filosof tu, okeylah. Nak sampai kepada filosof tu, mana di tengah tu kita kena bagi betul-betul lah supaya... Jadi beginilah kita simpulkanlah. Walaupun kita bermula dengan pembaziran di majlis-majlis kenduri, tetapi kita berakhir dengan keperluan kepada revolusi mental. Nak sebut reformasi takut tak betul, nak sebut transformasi takut tak betul. Nak sebut sepatah. Sekarang ni saya rasa dah golongan agama ni banyak kat membazir tenaga dia tak digunakan dengan sepenuh. Dengan 40,000 budak lulus Azhar, campur lagi dengan lulusan UM, UKA, UIA, bidang agama ni, maknanya dengan apa yang berlaku dalam masyarakat ni tak cukup. Maknanya bermaksud tidak dimobiliskan kita punya tenaga dan kita menjadi macam orang gemuk dah. Tak nak buat kerja apa. Jadi sebab kita tak buat kerja. Jadi menyebabkan lumpuh. Jadi saya rasa kita kena, walaupun di sini kita berbincang dua kan, tetapi perlu sama ada kita sendiri menyambung ataupun orang lain menyambung. Maknanya kita kena baiki mentaliti orang agama, barulah apa yang kita kata perangai buruk di kalangan masyarakat Islam boleh. Sebab orang dengar sangat pandangan orang agama ni. Tapi kena reform pandangan orang agama sendiri. Dan untuk nak baiki orang agama ni, kita tak boleh baiki orang agama semata-mata dengan pokok dia. Kita kena campur. Macam tabligh apa semua sekali. Dan kerana itu mungkin kalau step pertamanya kita minta macam ni lah. Kita minta supaya orang agama ni lebih terbuka, boleh menerima. Campur aduk tu. Di kalangan orang agama, bukan agama supaya kita boleh sama-sama bekerja sama dan bukan soal kenduri sajalah. Kenduri soal ranting tapi kita boleh baiki masyarakat kita ini supaya lebih efektif dalam berhadapan. Kalau kita bercakap tentang ekonomi, tentang sosial dalam masyarakat kita, tentang kepimpinan masyarakat kita, itu akan menjadi lebih jauh lagi lah. Jadi ada apa nak kata lagi? Saya nak tutup dah ni. Tutup lah.
Kita pun dah cukup 1 jam, dah 10 dah. Mudah-mudahan insya-Allah minggu depan ni kita tengoklah kita akan buat hari-hari apa mengikut kita senanglah. Dan kita cuba ikhtiarkanlah pada setiap minggu kita akan muncul. Dan dengan itu saya mengambil kesempatan untuk terima kasih kepada mereka yang selalu mengikuti perbincangan kita ini, perbincangan anak beranak yang tidak sekadar mengumpat gitu kan, tetapi satu perbincangan yang cuba mencari idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Akhir sekali saya ucapkan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.